Okey, jadi hari ini kita akan habiskan bab 10 pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Tajuk yang kita akan bincangkan ialah bermula daripada tajuk 10.6 di muka surat 187 buku teks. So sambil tu boleh juga refer pada buku teks. Okey, dan kita akan bincangkan juga 10.7 dan 10.8. So kiranya habis untuk bab 10. Okey. Okey, jadi hari ni di akhir pembelajaran kita, okey, kita sepatutnya dapat membincang dan mewajarkan keperluan sistem kardiovaskular yang sihat. Okey, seterusnya kamu boleh menghuraikan isu kesihatan berkaitan sistem peredaran darah, iaitu isu berkenaan penyakit kardiovaskular. Okey, ketiga, boleh menerangkan proses pembentukan bendalir tisu dan juga limfa. Keempat, boleh membanding dan membezakan antara kandungan limfa dengan tisu, juga antara limfa dengan darah. Apa beza kandungan dia? Okey, yang kelima, boleh menghuraikan komponen sistem limfa. Apa yang ada dalam sistem limfa? Okey, dan yang terakhir, yang keenam sebenarnya, menerangkan keperluan sistem limfa. Okey, kita mulakan dengan isu kesihatan berkaitan dengan sistem peredaran manusia. Jadi objektif pertama, kamu boleh mewajarkan keperluan sistem kardiovaskular yang sihat. Okey, kenapa kita perlu ada sistem kardiovaskular yang sihat? Okey, jadi sistem peredaran yang sihat adalah penting bagi memastikan kesihatan yang optimum. Okey, untuk memelihara memelihara sistem kardiovaskular yang sihat ni, antara amalan menjaga sistem peredaran ialah dengan pengambilan makanan seimbang. Okey, bila kita sebut pengambilan makanan yang seimbang, kita kena merujuk seimbang dari segi mana? Okey, jadi untuk sistem kardiovaskular ni kita mesti rendahkan makanan yang berlemak. Okey, yang itu merujuk kepada pengambilan makanan seimbang. Okey, amalan kedua, bolehlah sentiasa bersenam atau melakukan senaman secara berkala. Okey, tidak merokok. Yang ketiga, tidak mengambil minuman beralkohol. Okey, ini antara 4 amalan untuk memastikan sistem peredaran yang sihat. Okey, seterusnya boleh menghuraikan isu kesihatan berkaitan sistem peredaran darah, iaitu penyakit kardiovaskular. Okey, ini boleh dibaca dari muka surat 187. Dalam jadual tu diletakkan 4 penyakit kardiovaskular. Okey. Bila kita sebut penyakit kardiovaskular ni sebenarnya dia bukan satu penyakit. Okey, penyakit kardiovaskular ni merangkumi beberapa penyakit yang saling berkaitan. Jadi penyakit kardiovaskular penyakit yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah. Apa-apa penyakit yang ada kaitan jantung dan sistem peredaran darah kita kenali sebagai penyakit kardiovaskular. So contohnya, ni penyakit ni semua penyakit di bawah ni berkaitan. Okay, dia ada kaitan. Pertama aterosklerosis, kemudian arteriosklerosis. Nampak sama tapi lain .
arteriosklerosis. Okay, angina. Yang ketiga, hipertensi. Yang keempat. Kelima, penginfarkan myokardium. Yang keenam, penginfarkan myokardium, istilah lain ialah serangan jantung. Yang terakhir ialah stroke. Okay, so kita tengok apa itu atherosclerosis. Okay, atherosclerosis ni merujuk kepada pembentukan dan pemendapan plak. Okay, biasa kita dengar plak pada gigi kan. Plak ni sesuatu berbentuk mendapan dan mendapan macam itulah, pembentukan dan pemendapan plak. Okey, tapi ini merujuk pada dinding arteri. Okey, gambar ni kita boleh jadikan contoh. Okey, ini adalah dalam arteri ada lumen. Lumen bahagian kosong lah kan, lumen. Okey, dalam arteri ada lumen, bahagian yang diisi dengan darah. Okey, bila berlakunya atherosclerosis, di mana pembentukan dan pemendapan plak. Kita boleh nampak plak boleh terbentuk di dinding-dinding arteri. Okay. Plak terbentuk daripada kolesterol, lipid, tisu otot yang mati dan platelet. Ini antara bahan yang terkumpul, termendap dan membentuk plak. Kolesterol, lipid, tisu otot yang mati, platelet yang tergumpal. Ingat platelet tergumpal ni biasa wujud bila ada macam kecederaan luka kan, untuk pembekuan darah. Platelet yang tergumpal ni bila perlukan pembekuan darah. Jadi okey, plak dia akan menyumbat dan menyempitkan lumen. Okey, mula-mula dia sedikit, lama-lama dia boleh sempit dan terus menyebabkan salur darah menjadi tersumbat. Okey, seterusnya hipertensi. Hipertensi ada kaitan dengan atherosclerosis tadi. Atherosclerosis ialah pembentukan plak pada dinding arteri. Okey. Pembentukan plak pada dinding arteri tu dia akan menyebabkan pengaliran darah menjadi perlahan kan, pengaliran darah yang sukar. Okey. Bila pengaliran darah perlahan, pengaliran darah akan menjadi sukar. Inilah punca menyebabkan penyakit yang kedua, penyakit kardiovaskular yang kedua, iaitu hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, hipertensi lah. Okey. Hipertensi pula lebih teruk, okey, pada peringkat yang lebih teruk sebab hipertensi ni ialah melibatkan tekanan darah yang tinggi. Hipertensi pula menyebabkan arteri halus, okey, arteri yang di hujung-hujung sel, arteri-arteri yang halus pecah. Okey, dan pesakit bila arteri halus pecah boleh menyebabkan pesakit mengalami stroke sekiranya ini berlaku dalam otak. So dalam otak ada banyak arteri-arteri yang halus. Jika ada arteri yang halus di dalam otak yang pecah boleh menyebabkan stroke. Okey, stroke juga ini punca pertama lah, arteri halus pecah. Stroke juga boleh disebabkan oleh darah beku. Okey, minggu sebelum ni kita belajar tentang darah beku atau istilahnya trombus. Ingat, trombus ialah darah beku. Tapi trombus dia tidak trombus dia tidak mengalir melalui salur darah. Yang mengalir mengikut aliran darah tu embolus. Kamu ingat lagi yang minggu lepas. Okey. Jadi stroke juga disebabkan oleh darah beku ataupun namanya trombus yang menyekat aliran darah di otak. Okey, jadi trombus yang terbentuk, darah beku yang terbentuk dalam aliran salur darah di otak juga boleh menyebabkan stroke. Okey. Sebab dia menghalang pengaliran darah ke otak. Bila pengaliran darah ke otak terhalang, maksudnya
sel-sel otak tidak mendapat oksigen yang secukupnya. Okay, dan menyebabkan stroke lah. Stroke di mana sel-sel di bahagian tertentu tu dia mati. Atau sel-sel saraf pun tak berfungsi di situ. Jadi menyebabkan stroke lah, mungkin stroke sebelah ke ataupun stroke sepenuhnya. Okey, yang ketiga ialah arteriosklerosis. Okey. Arteriosklerosis ialah aterosklerosis ialah peringkat awal arteriosklerosis. Tadi kita dah bincangkan aterosklerosis. Okey, aterosklerosis ialah peringkat awal. Peringkat yang lebih teruk kita kenali sebagai arteriosklerosis. Okey. Aterosklerosis tadi ialah mendapan atau pembentukan plak pada dinding arteri. Okey, arteriosklerosis pula terjadi apabila kalsium mendap pada plak. Plak terbentuk disebabkan aterosklerosis lah. Okey. Kemudian tambah lagi kalsium mendap pada plak. Bertambah lagi lah mendakan tu menyebabkan arteri mula mengeras dan hilang kekenyalan. Okey, semasa aterosklerosis, arteri masih kenyal. Okey, kenyal. Masih boleh pengaliran darah, masih bolehlah perlahan-lahan. Tapi peringkat teruk arteriosklerosis tambah pula kalsium mendap pada plak menyebabkan arteri mengeras dan hilang kekenyalan. Jadi darah lagilah tak dapat mengalir. Ini peringkat lebih teruk lah. Okey, yang seterusnya ialah penyakit vaskular seterusnya ialah angina. Okey. Angina ni berlaku sekiranya lumen arteri tadi yang dalam saluran darah arteri, lumen arteri yang menjadi sempit ialah melibatkan arteri koronari iaitu arteri yang menyalurkan darah ke sel-sel jantung. Okey, ke sel-sel jantung. Jantung ada sel-sel kardiak. Okey, sel-sel kardiak, otak kardiak. Okey. Jadi jika arteri koronari iaitu arteri yang menyalurkan darah ke jantung menjadi sempit. Dan keadaan ini akan menyebabkan angina di mana oksigen kurang dibekalkan kepada otak jantung dan menyebabkan angina lah. Angina ni ialah sakit dada yang kuat. Ini permulaan kepada sakit jantung. Permulaan pada serangan jantung. Tak serang lagi, sakit dulu. Okey, sakit dada yang kuat. Ni angina. Okey, lebih teruk lagi, tadi sempit. Lebih teruk lagi jika arteri tersebut tersumbat sepenuhnya. Jika arteri tersebut, arteri yang menyalurkan darah ke jantung tersumbat sepenuhnya, maka terjadilah satu lagi penyakit iaitu peninfarkan myokardium ataupun nama lain serangan jantung. Okay, so angina peringkat awal, peninfarkan myokardium peringkat akhirlah serangan jantung bila arteri tersumbat sepenuhnya. Okey. Ini gambar di muka surat 188 buku teks. Okey, gambaran dia macam inilah. Okey, ni jantung. Okey, ni contoh arteri koronari yang menyalurkan oksigen, darah mengalir ke otak-otak jantung, sel-sel jantung, membekalkan oksigen. Okey. Warna yang lebih gelap ni menggambarkan tisu otak kardium yang mati kerana berlaku penyempitan ataupun tersumbat. Arteri koronari yang tersumbat lah. Okey. Tengok ni bahagian arteri. Plak warna kuning ni adalah plak yang terbentuk di dalam arteri yang menyebabkan lumen semakin sempit. Okey, darah beku iaitu trombus yang menyekat aliran darah. Okey. Bila ada plak, bila ada trombus, dia menyekat aliran darah melalui arteri. Paling peringkat lebih teruk, tersumbat terus.
menyebabkan serangan jantung. Okey, itulah tentang sistem peredaran darah. Kemudian kita masuk pada sistem limfa manusia. Bermula di muka surat 189. Okey. Untuk sistem limfa manusia, pertama kamu perlu boleh menerangkan proses pembentukan bendala tisu dan limfa. Jadi selain daripada sistem peredaran darah, kita ada terdapat satu lagi sistem dalam badan yang berfungsi dalam pengangkutan lah. Okey, sistem dalam badan yang fungsinya berhubung rapat dengan sistem peredaran darah ialah sistem limfa lah. Okey, sistem limfa dan sistem peredaran darah ni dia berhubung rapat dan dia ada sambungan. Okey. Jadi rasanya kamu pernah tengok gambaran sistem limfa keseluruhan manusia tu. Okey, sebelum kita pergi kepada sistem limfa, kita nak bincangkan dulu bagaimana limfa tu terhasil. Okey, kalau dalam darah, kita ada dalam saluran darah, okey, contoh ni arteri, kemudian arteriol. Lepas tu capillary lah. Arteri, saluran darah yang besar lah. Kemudian arteriol, arteri. So dalam ni ada darah. Okey, ada darah. Sini adalah vena, venule juga bersambung kepada capillary. Capillary, venule dan vena. Bila darah tu nak kembali ke jantung. Okey, ini adalah sel-sel badan. Okey. Membaluti pada hujung-hujung sel-sel badan ni juga terdapat capillary limfa. Selain daripada capillary darah, kita ada capillary limfa. Bezanya capillary darah ni dia bersambungan. Okey. Daripada arteriol, capillary darah bersambung dengan venule, tak putus. Okey, tapi hujung capillary limfa ni terputus, tumpul di hujung-hujungnya. Ada point-point di hujung-hujung. Itu bezanya. Tapi dia sama membaluti. Sel-sel kita ni ada dibaluti dengan capillary darah, ada juga dibaluti dengan capillary limfa. Okey. Okey, boleh rujuk muka surat 189. Okey, kalau dalam sistem peredaran darah kita ada darah, dalam sistem limfa kita ada limfa. So dari mana asalnya limfa tu? Kandungan dalam sistem limfa. Okey, ini yang kita nak bincangkan. Okey, yang pertama, darah yang sampai di hujung arteriol, capillary darah adalah darah yang bertekanan tinggi. Di sini. Darah ni daripada jantung masuk ke arteriol, darah ni adalah darah yang bertekanan tinggi. Okey, satu sebab pengepaman jantung, itu faktor pertama. Faktor kedua ialah sebab daripada arteri dia nak berpindah ke arteriol, iaitu saluran darah yang lebih kecil. Kemudian daripada arteriol masuk ke capillary darah, lebih kecil lagi saluran darahnya. Okey. Dari kawasan yang besar ke kawasan yang kecil menyebabkan tekanan tinggi wujud. Jadi darah yang sampai di hujung arteriol, capillary darah, adalah darah yang bertekanan tinggi disebabkan perbezaan diameter capillary yang semakin kecil lah. Okey, di sini semakin kecil masuk mengalir. Okey, daripada sini dah mengalir lah. Okey. Jadi yang kedua, tekanan yang wujud tadi membolehkan plasma darah
Okey, dalam darah ni ada plasma kan. Membolehkan plasma darah meresap secara berterusan dari kapilari darah ke ruangan sel. So sel ni dia walaupun sel ni dia berdekatan, okey, sel ni bercantum antara satu sama lain lah, sel, tapi masih wujud ruang antara sel, So tekanan yang tinggi menyebabkan plasma darah meresap keluar. Okey, meresap keluar daripada sel. Okey, meresap keluar daripada kapilari darah ke ruangan antara sel. Faham kan? Okey, kemudian plasma yang memenuhi ruang antara sel tu akan membasahi sekeliling sel. Okey, dan plasma yang keluar daripada kapilari darah yang membasahi sel ni, sekeliling sel ni kita kenali sebagai bendalir tisu, nama dia. Okey, namanya bendalir tisu. Okey, bendalir tisu. Okey, dia ada di antara sel. Okey, bendalir tisu ni, okey, apa yang sebenarnya yang keluar daripada kapilari darah ke ruangan antara sel dan membentuk bendalir tisu ni? Okey, senang nak ingat, semua keluar kecuali. Ingat yang kecuali sahaja. So apa yang keluar daripada kapilari darah, plasma darah yang keluar daripada kapilari darah meresap keluar dan berada di ruangan antara sel adalah semua kecuali eritrosit, sel darah merah dia besar, platelet pun tak keluar dan protein plasma. Eritrosit, platelet dan protein plasma. Ini tiga tak keluar, masih kekal dalam kapilari darah. Kenapa tak keluar? Kerana saiz terlalu besar untuk meresap keluar daripada kapilari darah. Okey. Okey, dah ingat namanya adalah bendalir tisu. Bendalir tisu ni ialah plasma darah yang memenuhi ruang antara sel. Kecuali tiga, eritrosit, platelet dan protein plasma yang tak keluar. Okey. Kemudian bendalir tisu ni, kenapa dia berada di antara sel? Bendalir tisu ni membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Jadi apa-apa bahan yang nak dikeluarkan daripada sel akan meresap keluar ke ruang antara sel. Contoh karbon dioksida kan keluar. Masuk ke ruang antara sel iaitu bendalir tisu. Okey, sama juga dalam bendalir tisu tadi, sebab dia berasal daripada plasma darah yang meresap keluar ke ruangan sel, maka dia ada oksigen, nutrien. Oksigen nutrien akan meresap masuk ke sel untuk keperluan sel. Itu kita kenali sebagai pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku di ruang antara sel. Okey. Boleh faham tentang bendalir tisu. Okey, kemudian cikgu bincangkan dulu, ceritakan dulu Okey, ini bendalir tisu. Okey, macam mana pula limfa? Okey, ingat di hujung-hujung sel-sel ni ada limfa, salur limfa yang tumpul. Okey. Pada hujung venokapilari darah sini, plasma darah yang berlaku di venul, pada hujung venul kapilari darah, plasma darah adalah hypotonik berbanding dengan bendalir tisu. So plasma darah dalam bahagian venul ni adalah hypertonik berbanding dengan bendalir tisu. Berbanding dengan plasma darah yang keluar tadi. Sebab apa dia kalau sini hypertonik berbanding dengan ruang antara sel, kenapa? Sebab bahan-bahan yang dalam ruang antara sel ni telah meresap masuk ke sel, kan? Dan dia jadi kurang, kepekatan dia dah kurang. So plasma darah dalam venul ni adalah hypertonik berbanding dengan bendalir tisu di sekelilingnya. Okey, tekanan darah pada venul ni juga adalah rendah.
Okey, dua faktor ni menyebabkan berlakunya penyerapan semula air, garam dan mineral dan juga bahan buangan ke dalam venous capillary berlaku. So, apa yang keluar ke ruangan sel tadi akan masuk semula ke dalam venule. Meresap masuk balik ke capillary darah venule. Disebab wujudnya keadaan plasma darah venule ni yang hypertonik berbanding dengan bendali-bendali tisu di ruang antara sel tadi. Okey. Okey. Faham Sekejap kita tengok. Next. Okey, ini yang cikgu cerita tadilah. Apa yang berlaku di sini? Okey, apa yang berlaku di hujung arterial capillary darah? Okey. Ini pun yang cikgu cerita tadi, apa yang berlaku, bagaimana berlakunya pembentukan bendali tisu. Okey, sambungan dia ialah pada hujung venous capillary darah, plasma darah adalah hipertonik berbanding dengan bendali tisu di sekelilingnya. Okey, tekanan darah juga rendah di situ, jadi menyebabkan penyerapan semula air, garam mineral dan bahan buangan daripada bendali tisu meresap masuk semula ke venous capillary. Okey. So bagaimana pula pembentukan limfa? Okey. Tadi bendali tisu meresap masuk semula ke venous. Okey, tapi hanya 85% daripada bendali tisu yang meninggalkan darah pada hujung arteriokapilari darah meresap semula ke dalam hujung venul. Okey, maksud ayat di sini, bendali yang meninggalkan darah pada hujung arteriokapilari itu adalah bendali tisu lah. Sebab dia dah berada di ruang antara sel. Okey, bendali tisu tadi yang dah keluar, hanya 85% sahaja akan kembali semula ke sistem peredaran darah melalui hujung venul. So kita ada lagi 15% iaitu baki ni akan membentuk kurang 4 liter bendali tisu yang mana yang hilang daripada capillary setiap hari. Maksudnya dia tak balik semula ke venule, ada sedikit lah. Okey. Dan dia lebih kurang 4 liter yang hilang daripada sistem peredaran darah. Dia pergi ke mana? Okey, yang ini yang ini sebenarnya bendali yang hilang tadi sebenarnya dikembalikan, dia tak kembali ke venule tapi dia kembali ke darah melalui cara lain iaitu kembali melalui capillary limfa. So di hujung-hujung sel ada capillary limfa. Okey, iaitu salur limfa yang paling halus. So bendali tisu yang 15% tu yang tak kembali ke sistem peredaran darah tu akan meresap masuk melalui capillary limfa ke sistem limfa. Bendali itulah yang dikenali sebagai limfa dan warnanya kuning pucat. Okey, so boleh bezakan antara antara bendali tisu dan limfa. Okey, jadi di sini kita nak bezakan, pertama nak bandingkan antara limfa dengan bendali tisu. Okey, beza limfa dengan bendali tisu. Ingat bendali tisu adalah cecair yang berada di ruang antara sel. Okey, persamaan dari limfa dengan bendali tisu, kedua-dua ni memang berasal daripada capillary darah di mana plasma darah tu keluar. Plasma darah meresap keluar kan pada hujung arteriol. Okey, pada capillary selepas hujung arteriol lah sebab tekanan tinggi. Okey, jadi persamaannya limfa dan bendali tisu ni kedua-duanya mengandungi plasma. Tanpa protein plasma, mengandungi plasma maksudnya semua plasma lah kecuali protein plasma, eritrosit dan platelet je yang tak keluar. Sama dalam limfa dan bendali tisu tiada plasma, eritrosit dan platelet. Dia mengandungi plasma tapi tiada protein plasma, eritrosit dan platelet. Persamaannya. Okey, perbezaannya pula dalam limfa
mengandungi kandungan lemak dan bahan larut lemak yang lebih tinggi. Okey. Yang ini kenapa dia ada kandungan lemak dan bahan lemak yang lebih tinggi? Sebab ingat lagi tak di usus kecil, okey, kita ada vilus. So dalam vilus ada saluran laktil di mana lemak, komponen lemak, lipid semua bila dia meresap merentasi dinding vilus terus meresap masuk ke laktil. Daripada laktil dihantar ke sistem limfa, bukan sistem peredaran darah. Sebab itulah dalam limfa ada kandungan lemak dan bahan larut lemak yang lebih tinggi. Okey, berbanding dengan benda tisu, kandungan lemak dan bahan larut lemak adalah lebih rendah. Sebab ini dia asal daripada sistem peredaran darah. Okey. Limfa pula ada kandungan limfosit yang tinggi. Okey, sebab dia limfosit ni dihasilkan di nodus limfa. Benda tisu ada kandungan limfosit tapi rendah. Bukan kata tiada, ada. Yang ni rendah, yang ni tinggi kandungan limfositnya. Okey, perbezaan dan persamaan antara limfa dengan darah pula. Okey, limfa dengan darah, limfa dalam sistem limfa lah, darah dalam sistem peredaran darah. Okey, kedua-duanya mengandungi semua kandungan plasma seperti nutrien, hormon, enzim, bahan buangan sel, gas respirasi dan leukosit. Kedua-duanya ada semuanya. Okay, yang persamaannya dia ada semuanya. Kecuali limfa dia tak, cuma tiada protein plasma, eritrosit dan platelet. Sebab limfa ni dia datang daripada bendali tisu. Yang berada di ruangan antara sel kan. Okey. Darah pula dia maintain dalam darah memang semua ada lah. Daripada atas ni juga mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet. Okey. Kamu boleh tengok balik, kaji balik jadual tu. Tengok, fahamkan semula. Okey, so sekarang kita nak tengok komponen sistem limfa. Kita dah faham sistem peredaran darah, kita nak tengok apa yang ada dalam sistem limfa ni. Okey, yang pertama boleh rujuk juga tengok muka surat 190 buku teks ni. Okey, yang pertama dinding kapilari limfa. Sistem limfa dia ada kapilari limfa iaitu saluran limfa yang paling kecil, paling halus. So dinding kapilari limfa ni terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Okey. Kapilari limfa berbeza daripada kapilari darah. Okey, yang ini macam sama satu lapisan sel sama macam kapilari darah. Okey, yang bezanya kapilari limfa darah ni apa bezanya? Salah satu hujung kapilari limfa adalah buntu. Buntu mean apa? Macam jalan mati lah kan, buntu. Stop macam tu. Atau tertutup sementara hujung yang satu lagi dihubungkan kepada salur limfa. Contohnya macam ni lah, di hujung-hujung sel dia adalah buntu. Hujung satu lagi adalah bersambungan membentuk sistem limfa. Tu maksud ayat tu lah. Kapilari limfa yang didapati di ruang antara sel bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar. So kita ada sel. Di hujung-hujung sel ni adalah limfa. Dan yang kapilari ni akan bergabung ke saluran yang lebih besar. Okey. Okey. Selain daripada tu, di sepanjang salur limfa pula, okey ni salur limfa yang lebih besar ni, di sepanjangnya dia ada ni. Ada nodus limfa pada jarak-jarak tertentu yang kita boleh nampak bulat-bulat dot pada salur limfa adalah nodus limfa. Okey. Ni contohnya. Gambar di buku teks juga. Okey, ni sel. Antara sel adalah bendali tisu lah. Okey, antara sel adalah bendali tisu. Ni adalah hujung tumpul. Okey. Hujung tumpul kapilari limfa di mana bendali tisu akan meresap masuk ke kapilari
limfa di hujung tumpulnya. Tapi bukan semua. Okey, 85% bendara tisu kembali semula ke peredaran darah, sistem peredaran darah. Hanya 15% sahaja yang meresap masuk ke sistem limfa melalui hujung limfa, kapilari limfa yang tumpul ni. Okey. Okay, dah nampak kapilari limfa juga ada injap. Okay, sistem limfa lain, organ-organ lain yang ada pada sistem limfa ialah nodus limfa ada, yang nodus limfa. Kita ada limpa, organ yang berkaitan dengan sistem limpa. Okey, kemudian kelenjar thymus, sumsum tulang, tonsil, appendix. Okey, ini adalah organ-organ yang membentuk sistem limfa. Okay, sistem limfa dia tidak menggunakan pump sebab dia bukan macam sistem peredaran darah, ada jantung. Jadi limfa ni akan mengalir sendiri sepanjang salur limfa. Okay, so cara pengaliran limfa disebabkan oleh pengaliran limfa ni dibantu oleh denyutan nadi jantung. Okay, kita ada nadi di bahagian-bahagian tertentu badan kita. Nadi itulah membantu menolak pengaliran limfa. Okey, pengecutan otot rangka sebab kita sentiasa bergerak juga. Jadi ada pengecutan otot rangka yang menghimpit, menekan sistem-sistem limfa ni, kapilari limfa juga membantu pengaliran limfa. Peristalsis salur pencernaan dan perubahan tekanan yang berlaku semasa tarikan dan hembusan nafas. Okey, ini semua adalah gerakan-gerakan yang berlaku dalam badan kita. Segala gerakan membantu sistem limfa, membantu pengaliran limfa melalui sistem limfa. Okey, kedua pula yang sangat membantu ialah injap. Okey, salur limfa dia ada injap sehala. Yang akan memastikan limfa tu mengalir berterusan sehinggalah dia sampai ke jantung. Dia akan kembali ke jantung juga. Limfa dalam sistem limfa tu, bendalur limfa tu lah. Okey, injap-injap tadi akan menghalang limfa dan mengalir balik. Maksudnya dia pergerakan dia sehala ke arah jantung dan dia tidak berpatah balik. Okey, sekarang kita nak informkan macam mana limfa ni akan dikembalikan semula. Kandungan limfa ni akan dikembalikan semula ke jantung. Bila masuk ke jantung, dia akan kembali semula ke sistem peredaran darah. Okey, jadi maksudnya cecair tu tak hilang lah. Yang tadi yang 15% tu yang tak masuk ke sistem peredaran darah, okey, masuk ke sistem limfa tapi akan kembali semula ke jantung. Nampak tak dia punya flow tu? Dia tak hilang. Okey. Jadi semua salur limfa, semua di merata sel-sel badan ni akhirnya akan bercantum dengan salah satu daripada dua salur limfa utama. So kita ada dua salur limfa utama yang namanya satu ductus thorax. Sekejap. Ini. Okey, yang pertama ductus thorax, yang kedua ductus limfa kanan. Okey. Jadi semua salur capillary limfa, kemudian salur limfa yang kecil sampailah salur limfa yang besar bercantum. Okey, semua isinya bergabung. Okey, dan akan berkumpul melalui yang pertama ductus thorax. Dia di tengah-tengah sini di tengah-tengah sini boleh nampak ni. Nama dia pun ductus thorax sebab dia bahagian thorax. Dia bergabung dari tengah. Okey. So ductus thorax akan menerima limfa daripada bahagian kiri kepala. Okey, semua limfa daripada sistem limfa bahagian kiri kepala, leher bahagian kiri
dada bahagian kiri, semua bahagian kiri dan semua bahagian bawah. Kaki kanan, kaki kiri, dada, bahagian kiri, tangan kiri, kepala kiri, leher kiri. Okey, semua limfa bahagian ni akan berkumpul masuk ke saluran utama sistem limfa ni, iaitu ductus thorax di sini. Okey, kemudian ductus thorax ni dia ada sambungan ke vena subclavicle kiri. Vena subclavicle kiri ni ialah saluran ke jantung yang masuk ke jantung. Okey, yang menuju ke jantung lah, vena subclavicle kiri. So ductus thorax dia point, dia sambung ke vena subclavicle kiri. Inilah cantuman antara sistem limfa dengan sistem peredaran darah, antara ductus thorax dengan vena subclavicle kiri. Okey. Kemudian vena kawal lah. Okey. Ductus limfa kanan pula. Okey, saluran limfa yang kedua, beza dia dengan ductus thorax, dia di sini. Ni di sini. Okey, di sini ni. Okey. Ductus limfa kanan ni akan menerima limfa daripada bahagian tangan kanan. Okey, ada bahagian tangan kanan. Dada sebelah kanan juga. Okey, kepala, leher sebelah kanan. Di sini sahaja. Sini sahaja. Okey. Ni akan semua limfa di sini akan masuk akan berkumpul melalui ductus limfa kanan. Ductus limfa kanan ni pula akan bercantum dengan vena subclavicle kanan yang menuju ke jantung. Okey, vena subclavicle dengan vena subclavicle kiri dengan kanan ni adalah sistem peredaran darah. Ductus limfa kanan dengan ductus thorax adalah sistem limfa. Mereka bercantum di situ. Jadi kamu kena ingat yang ductus limfa kanan ni menerima bahagian mana? Limfa daripada bahagian mana? Senangnya di sini, dia potong sini. Kanan tapi dada kanan, kepala kanan. Ductus thorax lebih besar lah. Dia menerima seluruh kiri dan kaki kanan sekali. Kecuali dada kanan, kepala, leher kanan, tangan kanan. Dia bukan. Faham kan? Okey. Nampak pada salur limfa ni ada injap dan juga ada nodus limfa. Di sini dah tempatnya pembentukannya limfosit. Okey, ni pada salur limfa. Okey, ini cikgu dah bagi tahu tadi. Ductus thorax akan mengalihkan kandungannya ke dalam vena subclavicle kiri. Okay, manakala ductus limfa kanan akan mengalihkan limfa ke dalam vena subclavicle kanan. Okey, jadi limfa yang terkumpul dari seluruh badan akan mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. Kembali ke jantung lah, yang masuk melalui vena subclavicle kanan dengan vena subclavicle kiri. Okey, nampak tak itu? Okey, so ini gambaran rajah di muka surat 192 buku teks. Okey, adalah gambaran. Okey, ni jantung. Jantung kita ada bahagian capillary pulmonary, iaitu capillary pada paru-paru, tempat pertukaran gas, respirasi. Kemudian kita ada capillary systemic, iaitu tempat pertukaran gas di seluruh badan lah, sel-sel, tisu-tisu badan. Okey, yang hijau ni adalah sistem limfa. Okey, sistem limfa dia sama juga, cuma dia tak ada jantung, dia ada nodus limfa. Dia ada capillary juga. Capillary ni juga membaluti di kawasan capillary systemic. Dia ada juga capillary limfa di bahagian capillary pulmonary. Okey, yang di sini dia contoh dia adalah salur limfa semua akan berkumpul ke ductus limfa kanan. Ni contoh pada ductus limfa kanan lah, ductus limfa kanan. Ductus limfa kanan ni akan masuk ke vena subclavicle kanan. Okey, daripada vena subclavicle kanan ni bergabung dengan darah lah semualah. Kembali semula ke jantung, masuk ke vena kawal lah. Okey, sama juga ada satu lagi sini tak dilukis. Ductus thorax daripada tengah. Okey, salur limfa daripada tengah, tetapi dia akan masuk ke vena subclavicle kiri.
juga akan masuk ke vena jantung juga. Okey. Okey, ni gambaran lain lah. Ini saja cikgu letak. Okey, nampak. Okey, vena subclavicle Vena subclavicle ni fungsi dia mengembalikan dia menuju ke vena cava. Vena subclavicle dia menuju ke vena cava. Vena cava masuk ke jantung. Tempat pencantuman sistem limfa dengan sistem peredaran darah ni pada vena subclavicle lah. Ada dua, kiri dengan kanan. Okey, vena bukan arteri. Okey, ini adalah contoh-contoh nama-nama arteri dengan vena yang terlibat pada sistem peredaran darah. Nama-nama lain. Contoh vena hepa. Vena hepa ni keluar daripada hati. Arteri hepa masuk ke hati. Okey, vena portal hepa. Pernah dengar tak vena portal hepa hari tu? Yang dalam asimilasi. Sebab vena portal hepa ni dia membawa darah daripada usus. So apa-apa yang diserap masuk melalui vilus akan berkumpul melalui vena porta hepa pergi ke hati. Dia tak ke jantung dulu, dia pergi ke hati untuk proses asimilasi yang kita belajar sebelum ni. Okey, bila kita belajar tentang ginjal nanti, kita akan melibatkan arteri renal dengan vena renal. Okey, ni adalah femomen kita tak ajar tapi dia macam itulah. Apa yang masuk dan keluar. Arteri masuk, vena keluar. Arteri darah beroksigen, vena darah terdioksigen. So vena subclavicle membawa darah terdioksigen. So di sini juga dikembalikan limfa ke jantung melalui vena subclavicle di sini Ada di kiri dengan kanan, dia tak lukis lah kiri kanan sini. Wakil dia vena subclavicle lah. Okay. Okay, ni ringkasan lagi, ringkasan juga tadi. Okay, bendala tisu yang keluar, plasma darah yang keluar daripada kapilari darah tadi yang berada di ruangan antara sel adalah bendala tisu kan. Okay, keluar, kapilari darah keluar. Okay, jadi dia nak kembali ke jantung, hanya nak kembali ke jantung 85% bendala tisu yang kembali ke melalui venul tadi, masuk ke kapilari darah. Okey, selebihnya akan pergi ke limfa di bawah ni dan akan berkumpul melalui ductus thorax dan ductus limfa kanan. Ductus thorax akan dikembalikan melalui vena subclavicle kiri. Okey, ductus limfa kanan mengembalikan limfa ke vena subclavicle kanan. Kedua-duanya akan masuk ke vena cava, masuk semula ke jantung dan seterusnya macam itulah kitaran dia. Okey. Okey, ni gambaran limfa lagi lah. Okey, ni limfa. Limfa dia tidak bercantum pun dengan sistem limfa tu tapi dia termasuk dalam limfa, sistem limfa. Okey. Okey, kepentingan sistem limfa. Okey, kepentingan sistem limfa ada juga di buku teks. Okey, yang pertama, sistem limfa akan mengembalikan bendala tisu berlebihan yang berada di ruang antara sel. Ini kepentingan pertama. Jika kita tak ada sistem limfa, maksudnya 15% tu takkan kembali kan, hilang, duduk kekal dalam sebagai bendala tisu. Okey, so sistem limfa ni akan mengembalikan bendala tisu berlebihan. Tak boleh berlebihan. Nanti menyebabkan penyakit yang kita belajar sekejap lagi. Penyakit bengkak lah. Okey, so bendala tisu berlebihan ni kena kembalikan ke aliran darah. Okey, komposisi tekanan dan isi padu darah dikekalkan pada julat normal bila ada sistem limfa lah. Okey, yang kedua, nodus limfa berfungsi menghasilkan dan menyimpan limfosit. Jadi limfosit ni penting dalam penghasilan antibody. Ini kepentingan kedua. Kepentingan ketiga, sistem limfa ni terlibat dalam pengangkutan bahan larut lemak yang berasal daripada usus kecil masuk ke vilus. Lemak dan bahan larut lemak ni meresap masuk ke dalam laktil dalam vilus usus kecil yang kita belajar sebelum ni lah. Laktil merupakan kapilari limfa. Okay, laktil adalah komponen sistem limfa juga. Dia adalah kapilari limfa. Tapi nama dia laktil, dia duduk di usus. Okay,
dia duduk lebih loose. Okey, titisan lipid diangkut ke dalam ductus thorax dan seterusnya ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle kiri. Okey. Ingat lekter ni dia berada di kawasan usus kan, bahagian bawah. So mana-mana yang masuk melalui lekter ni last akan dikumpul ke ductus thorax sebelum masuk ke vena subclavicle kiri untuk kembali ke sistem peredaran darah juga. Last masuk juga sistem peredaran darah. Okey, tolong baca bagi faham lah. Tak faham boleh tanya. Okey, ini hanya tambahan sahaja. Ramai yang tanya juga biasanya limpa tu apa fungsi dia? Dulu orang kata limpa ni macam tak ada fungsi. Sebenarnya limpa tu ada fungsi. Limpa. Okey, antara fungsinya ialah menapis darah, menyimpan komponen darah dan terlibat juga dalam sistem imun. Dan semua ni sebenarnya ada dilakukan oleh organ lain. Macam nodus limfa juga menapis darah, okey, menyimpan komponen darah ni ada orang lain lakukan tapi dia lakukan juga. Jadi dia membantulah, limfa ni membantu. Okey, last sekali. Sikit lagi cikgu sambung yang isu kesihatan berkaitan dengan sistem limfa. Cikgu nak habiskan. Di muka surat 193. Okey. Bendali tisu. Okey, isu yang berkaitan dengan sistem limfa ialah bila bendali tisu yang tidak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah akan berkumpul di ruang antara sel. Macam cikgu cakap tadi lah. Okey. Okey, akibatnya tisu badan akan menjadi bengkak. Keadaan ni kita panggil edema macam ni. Pernah tengok ni kan? Tekan tu macam bengkak. Okey, apa punca edema? Ni adalah punca-punca edema. Kehamilan, kedua pesakit terlantar lama sangat, ketiga kekurangan protein plasma, keempat jangkitan parasit. Okey. Kehamilan ni merujuk kepada wanita yang hamil ni badan akan menghasilkan lebih banyak bendalil. Sebab bendalil tu untuk memenuhi keperluan fetus yang membesar. Itu punca daripada kehamilan lah. Okey, jadi bila bendalil tu terlampau banyak, dia berada di ruang antara sel sebagai bendalil tisu. Sebab tu orang mengandung ni kakinya bengkak kan. Okey, sama juga dengan pesakit yang terlantar untuk tempoh yang lama seperti pesakit lumpuh dan pesakit strok, dia kurang pergerakan. Jadi bila kurang pergerakan ni tidak membantukan mengembalikan bendalil tisu ke dalam sistem limfa. Juga menyebabkan edema di kaki. Okey, ketiga ialah kekurangan protein plasma iaitu kekurangan albumin dalam darah. Okey, yang keempat ialah jangkitan parasit. Jangkitan parasit ni, parasitnya nama dia cacing parasit Bruguier species. Okey, cacing ni jika dijangkiti dia berada di salur limfa. Dia ada dalam salur limfa. Okey, cacing kan besar. Salur limfa ni ada salur limfa yang lebih kecil kapilari tu. So bila cacing berada di salur limfa, cacing tu akan menyekat aliran bendalil limfa. Bendalil limfa tak boleh mengalir dengan lancar. So mana bahagian yang dijangkiti atau tersumbat tadi akan membengkak. Dan menyebabkan nama penyakit dia ialah filariasis limfatik. So ni nama penyakit filariasis limfatik disebabkan oleh jangkitan cacing parasit Bruguier species. Okay, so asal cacing ni dibawa oleh nyamuk. Nyamuk tu dalam tu ada cacing. Boleh tengok dalam buku teks kaki bengkak disebabkan oleh filariasis limfatik ni. Okay, so tamatlah untuk bab 10. Okay, ada soalan tak?